A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan dan pengurusi acara yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Matno, Menteri Besar Kedah. Seronok tu saya dapat depan dia hari ini. Seterusnya yang bahagia Datin Seri, seterusnya div-div kehormat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Sebenarnya last week saya dah datang Kedah lah, saya ceramah dekat PPNK, tajuk integriti. Kan? Tak sangka pula Kak Tun susun satu lagi minggu ni. Dan terima kasih banyak, belum ceramah lagi, dia dah jamu saya makan sebab saya memang tak sempat makan pada pagi tadi. Kan, sedap betul ikan masin tu. Lain macam rasa, bergatah tadi. Kan, cuma itulah. Saya sebenarnya pada peringkat awal Muhammad Datuk Seri, saya mula menjangkakan bila tengok kediaman rasmi Menteri Besar, tajuk Raikan Cinta. Ni kunui kahwin ni, saya fikir. Ni kunui kahwin, datang ceramah kat kunui kahwin, saya fikir macam tu. Tak sangka pula ada program macam ni. Baguslah kan. Cuma next time saya difahamkan kita akan buat siri yang seterusnya di hotel dan siap dengan candlelight dinner, InsyaAllah, dan penceramah dikekalkan. Saya dengar macam tu lah. Jadi sebenarnya memang betul lah. Sebenarnya program-program macam ni memang mustahak. Dulu saya ingat waktu saya berceramah di Masjid Besi Putrajaya, salah satu program yang dia buat adalah program dulu lain sekarang lain, tajuk dia. Dulu lain sekarang lain. Lepas tu elak derita cari bahagia. Dia buat tu dan dia panggil pasangan yang berkahwin bawah jabatan, berdaftar bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Setelah kahwin, dia panggil balik yang dah 5 tahun kahwin yang berdaftar tu, panggil untuk datang khusus tu, percuma. Rupa-rupanya lepas 5 tahun tu lain. Kan, keadaan dulu lain sekarang lain kan. Sebelum kahwin dulu janji macam mana, dah kahwin jadi macam mana. So kita nak bagi motivasi pada pasangan ni. Dan kita tengok kan, saya dapat soalan daripada media sosial tu. Dia tanya, saya dah kahwin 2 tahun. Dia kata, saya dah kahwin 2 tahun, kemudian suami saya tak bekerja. Saya tolong bayarkan sewa rumah untuk suami saya. Dan kemudian ibu mertua saya sudah mula cakap yang tidak baik tentang saya. Dan bila cakap tak baik tentang saya dah mula rasa fed up. Jadi apakah yang perlu saya lakukan, Ustaz? Adakah saya patut bercerai sahaja ataupun bersabar? Maka apakah nasihat yang boleh puan-puan dan tuan-tuan beri agaknya? Agak-agak lah. Apa agaknya nasihat yang kita nak bagi? Sabar ke suruh cerai aja? Siapa yang kata sabar ni, audience? Siapa yang rasa sabar? Angkat tangan. Okay, siapa yang kata cerai aja? Angkat tangan. Yang lain saya anggap dia masih lagi tak faham soalan saya. Sebab ramai yang tak. Jadi ada yang masa saya tanya tu, orang perempuan emosi. Masa saya tanya ada satu program ni, dia kata, cerai je lah, lelaki tak bekerja, buat apa tunggu, dia kata. Cuma satu fakta yang kita tak perasan adalah, dia kata dia dah berkahwin 2 tahun. Kalau kita tanya kebanyakan kita kan, nak mencapai fasa kestabilan dalam rumah tangga ni bukan 2 tahun. Dan kita tak dengar cerita daripada suami lagi. Mungkin dia dah kerja, kena buang. Mungkin dia kerja dekat sini tak kena, macam-macam masalah. Itu rezeki masing-masing. Ada orang rezeki dia macam-macam. Ada orang rezeki dia kerja, naik pangkat. Ada orang rezeki dia bonus. Ada orang rezeki commission. Ada orang rezeki dia kahwin. Ada orang rezeki lambat kahwin. Ada orang rezeki jambatan dia. Macam kahwin ni macam jambatan. Jambatan tu pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang tu panjang jambatan tu, lambat dapat jodoh tapi dapat yang terbaik. Ada orang jambatan tu dah lah pendek, banyak kali pula tu. Contoh dia kena faham. Maknanya tu, itu kena faham lah tu kan. Jadi dalam hal ni saya kata, prinsip saya senang je. Selama ni kalau orang tanya nasihat pasal rumah tangga,
saya akan tengok apa permintaannya. Dia kata, Ustaz boleh tak kalau saya nak tanyalah SD, ada yang panggil SD Samsul Ubat, bukan Statutory Declaration tau. Samsul Ubat dia tanya, SD kalau saya nak bercerai, saya dah tak tahan suami saya, macam mana? Saya kata rujuk pejabat agama. Tapi kalau dia tanya macam mana cara saya nak menangi hati isteri saya, Ustaz, saya akan bagi tips. SD macam mana cara saya nak pujuk suami saya supaya percaya dekat saya akan bagi tips. Tapi kalau dia tanya soalan pilihan tadi kan, adakah saya patut bercerai atau patut bersabar, bila ada bercerai kat situ, saya kata pergilah rujuk dengan pejabat agama. So, macam orang marah lah sekarang ni, orang marah pasal isu Samsul Yusof dengan Ira Kaza, dengan Siti Sarah. Masalahnya Datuk Seri, dekat dalam Facebook IG ni, dia bantai saya dengan Samsul Rawau. Dia ingat saya, masalahnya. Dia kata, dulu aku support ceramah dia ni, tapi semenjak dia ada kes dengan Ira Kaza, langsung boykot ceramah dia. Apa hal pula? Lain Samsul attack ni. Tak, cuma saya pesan, kita ni jangan jadi orang yang tahu pasal rumah tangga orang. Nak komen pun, komen yang baik-baik. Saya doakan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kalian berdua. Sudah. Ini ada pula yang batu api dalam tu. Sudahlah Sarah, tak usah tunggu lagi lelaki macam ni. Sedapnya bagi. Yang seorang tu pula, sudahlah Samsul, move on lah kalau perempuan macam ni. Jangan, kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga. Dalam bahasa orang Kedah tu dia sebut apa? Complicated. Macam tu. Rumah tangga ni complicated. Dia tak semudah yang kita jangkakan. Dia tak semudah, lelaki ni tak tanggungjawab, perempuan ni baik, bercerai. Tak, sebenarnya lebih dahsyat pada tu. Macam baru-baru ni kan, kita tengok beberapa tahun yang lepas, kita tengok bila berlakunya PKP. Berlaku PKP, baru kita tahu macam mana rasanya duduk sebumbung. Selama ni suami keluar pergi kerja. Suami keluar pergi kerja, isteri pergi kerja. Kadang-kadang isteri kat rumah melayan suami tu, kemudian suami balik tu dah ambil yang part-part, anak dah penat, bateri dah low. Kan? Mungkin dia ambil part boleh makan sama-sama. Bolehlah dia nak sabar sikit, tapi bila dia dah duduk sebumbung, baru dia tahu betapa mencabarnya duduk di bawah satu bumbung tu. Dan isu yang paling besar adalah lelaki pun jadi agresif, wanita tu pun jadi makin tertekan. Banyak sangat berlaku kes perceraian. Bayangkan sekarang ni kes perceraian, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Maknanya dalam saya start ceramah ni, seorang bercerai dah ni. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Di Negeri Sembilan ada satu kes, bukan Negeri Sembilan macam tu, tapi ada satu kes di Negeri Sembilan. Kena cakap awal. Bayangkan dulu, ingat kat zaman kita bakar ubat nyamuk. Dia boleh cakap, kau cuba tak bakar ubat nyamuk, aku cerai dengan kau, dia kata. Jatuh talak, dia kata macam tu. Yelah, kejap lah, orang tengah masak ni, kejap ni pasang lah ubat nyamuk tu, dia kata. Tak macam mana lepas masak, penat terlelap, tak pasang ubat nyamuk. Besok pagi pergilah berdua tu pejabat agama. Assalamualaikum Ustaz, kami nak rujuk. Kenapa bercerai? Ubat nyamuk. Tak berbaloi sebab dia. Kan? Ada seorang sahabat saya, dia cakap, kalau kau semak, kau tengok telefon aku, tengok aku pergi mana, jatuh talak. Semudah itu dia cakap ke isteri dia. Kau ambil telefon aku, kau siasat nak tengok aku pergi mana, jatuh talak. Dan talak itu jatuh 13 tahun selepas itu. 13 tahun lepas dia ingat dulu pernah cakap benda tu. Dia pergi pejabat agama, dia kata jatuh, cerai. Bayangkan. Itu sebab hari ni sebenarnya kita paling penting sekali adalah asas dalam rumah tangga. Asas rumah tangga. Saya pun taklah pandai sangat, tapi mana kalau nak ikutkan, Ustaz Aidil pagi tadi pun dah bagi tahu ciri-ciri kan, nak masuk syurga lah apa semua kan. Jadi saya fikir saya, kalau boleh saya dalam ceramah tu saya nak sebut SDA je, sama seperti di atas kalau boleh. Jadi saya tak payah ceramah. Kan? Tapi itulah dia. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, 3 perkara tak boleh elak ni. Yang pertama, nak bahagia dalam rumah tangga ni, mesti ikut syariat. Tak ada cara lain. Ceritalah macam mana pun. Orang cerita pakar motivasi lah, itulah ini. Percaya, kalau kita tengok balik, kita kaji balik pakar-pakar motivasi rumah tangga ni bercerita bab kebahagiaan, akhirnya dia akan rujuk kepada prinsip tu semua Islam dah ajar. Semua dah ajar. Itu sebabnya saya suka waktu saya mula-mula appear dalam TV Al-Hijrah tu. Dulu TV Al-Hijrah pernah pakai satu tagline tu, Islam is first class. Jadi makna kata first class ni Islam ni, ikut syariat, settle lah masalah kita. Betul. Sebab dekat dalam sistem Islam tu, prinsip dia 5 prinsip yang jelas kalau kita nak bahagia dalam kehidupan kita. Yang pertama, sabar. Sabar, betul. Nak pula jadi menteri besar, kena sabar. Kiri kanan depan belakang untuk sini. Macam mana? Sabar. Tapi
Dia package, memang package. Jadi ketua kampung pun teruk kena. Jangankan menteri besar, ketua kampung pun kena. Bila jadi ketua kampung, dia mengadu. Teruk saya kena balon Datuk Seri, dia kata. Habis, tak fikir menteri besar kena macam mana pula. Kan? Sebab semua jawatan yang kita ada, termasuk ketua rumah tangga, semuanya datang dengan tanggungjawab. Kena sabar. Sabar banyak-banyak. Berlapang dada. Bak kata orang, cantik dipandang, bulan mengambang, terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Orang yang tak ada ujian ni adalah orang gila. Orang yang gila, yang sakit mental, dia tak ada masalah. Tapi dia bagi masalah ke orang. Itu masalah dia. Kan, kalau dia gila seorang-seorang tak apa. Contohnya dia pergi kat depan ni, orang gila kita. Orang gila tu, biarkan. Orang gila, betul, dia pergi depan meja kita. Zap, dia londeh suara dia. Kan pening kepala kita. Tu saya kata tadi. Dia tu tak ada masalah, tapi dia bagi masalah ke orang. Tu sebabnya, macam mana pun, sabar. Pertama. Yang kedua, syukur. Prinsip Islam ni. Syukur dengan apa yang kita ada. Alhamdulillah. Isteri aku macam ni. Kita tak cari sempurna, tak jumpa. Kita kadang-kadang membayangkan, suamiku kenapalah tidak setampan Aaron Aziz Fatah Amin. Kan, kenapalah macam tu? Kenapalah isteri kita tidak secantik Niloufar Fazura Maya Karin? Kenapalah macam tu? Kita kena syukur sebab bila fikir-fikir balik, tutup lampu sama. Bukannya menyala. Saya dah tanya dah piuris, tak ada menyala muka Niloufar tu waktu tutup lampu, tak ada. Kan? Semua orang dulu lagi pula. Cuba tanya ni. Kan, tanya orang-orang kampung kan. Saya tanya orang kampung kat Felda tu, anak 8, 9, 7, 8, 10 pun ada. Orang dulu. Sebab pukul 8 dah galap dulu. Elektrik tak ada. Kan, raba-raba terasa okey, tak ada masalah. Kan, anak ramai, tapi kita nampak hidup dia dulu dia rasa macam susah, tapi anak ramai. Tapi apa berlaku 10, 20 tahun lepas tu, bila hari raya meriah, mak ayah senang. Kan? Anak-anak bagi duit belanja. Tiap-tiap bulan mak pun dah pandai hantar dalam grup WhatsApp tu. Assalamualaikum pada anak-anak mak. Sekarang dah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ni sekiranya bayaran telah dibuat. Contoh lah kan. Tak, bila anak ramai tu pula kelebihan dia. Kan, kejap-kejap masuk thread, mak ni dengan ni dikemukakan penyata bukti bayaran telah dibuat. Dah, tu cerita. Itu saya kata tadi, syukur, belajar syukur. Anak ramai syukur, anak sikit syukur. Belum kahwin syukur sebab Allah bagi peluang kita berbakti pada mak ayah kita. Mungkin. Itu antaranya perkara-perkara yang pernah dibuat. Itu sebabnya bila Datuk Seri Menteri Besar dia pernah huraikan macam mana kehidupan di kampung, saya terasa hati betul. Terasa betul. Sebab saya pun orang kampung. Saya lahir kampung Batu Kikir, Batu Kikir Jambatan Bosi. Kita tahu susah orang kampung macam mana. Bila sebut terasa tu macam mana. Tak ada elektrik macam mana hidup macam mana. Tanah merah macam mana. Saya ni nampak yang muda ni tapi tua sebelum usia. Kan? Itu sebab bila tengok rasa susah tu kita faham. Memang faham sangat-sangat. Jadi belajar syukur. Sebab mak kita dulu cakap, kau nak jadi orang kau belajar. Nak jadi orang belajar. Kita pun terfikir, selama ni bukan orang ke? Rupanya maksudnya saya jajang apa Nabi pesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Mak kita tanya dulu, apa lagi yang tak cukup? Dia bukan cakap apa lagi yang tak ada. Makna suruh kita belajar bersyukur, merasa cukup dengan apa yang ada. Itu dia syukur. Yang ketiga, tawakal, serah pada Allah, bagi yang terbaik. Kita usaha bagi yang terbaik. Ayah kita tu, macam ayah saya, arwah abah saya dulu, kerja apa? Kerja kilang dan lok pilu. Gaji berapa? RM500 sebulan. Setengah bulan dapat 200.5, hujung bulan lagi dapat 200.5. Itulah naik basikal hantar saya pergi tadika. Dulu basikal tua tu ada siap tempat duduk yang gautan tu, yang letak kat palang tu, rasa hebat sangat naik gitu. Kan? Tak, tapi pada ketika itu alhamdulillah tawakal serah. Macam mana pun ayah saya usaha, buatlah macam mana pun. Tu arwah abah saya kata, nasib baiklah. Dulu arwah atuk saya Lebay alias bin Wahab, nama dia, L alias bin Wahab. Dia tak bagi arwah abah saya sambung lepas sekolah Darjah 6. Sebab lepas Darjah 6 kena masuk sekolah orang putih. Arwah atuk saya kata, kau nak jadi kapir kau sambung belajar. Nah tu sebab. Jadi arwah abah saya pun sama-sama bergurau kata, kalau abah sambung sekolah tak jumpa mak kau ni, dia kata. Ayat dia. Jadi mak saya pun cakap, aku pun tak ingin, kata. Tapi mereka bergurau. Tapi sebenarnya apa? Serah pada Allah. Tapi tidak semestinya sambung belajar itu yang terbaik pada orang dulu. Orang yang dulu adalah survival. Macam mana nak meneruskan kehidupan. Dan kemudian yang keempat, yang kena ada apa?
Seterusnya redha dengan apa je Allah bagi kat kita. Dan yang kelimanya, yang kena ada adalah ikhlas. Bila kita buat dengan ikhlas, apa maksud ikhlas? Ikhlas ni kita buat sesuatu tidak mengharapkan apa-apa balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Masalahnya orang kita, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Sebenarnya tak ikhlas lah tu. Kan? Jadi sebenarnya kalau kita tolong mesti ikhlas ni, terima kasih pun dia tak nak. Tu sebab orang tu dulu bila kena kenara dia pergi tolong macam-macam dia tolong. Terima kasih lah kau tolong. Tak ada apa-apalah. Ikhlas. Bukannya nak apa pun. Hari ni minta tolong ni. Boleh tolong tu tapi tahulah kan sekarang ni dia tanya dulu. Itu sebab kita kena tanam di ikhlas. Itu sebab saya selalu sebut rumah tangga nak bahagia satu perkara je. Semua yang ada dalam dewan ni, baik dalam rumah tangga, baik dalam pentadbiran, baik dalam bekerja, baik dalam kehidupan, nak bahagia satu perkara kena letak setting dalam hati kita. Banyakkan memberi daripada menerima, insya-Allah kita akan lebih bahagia. Banyakkan memberi daripada menerima, kita akan bahagia. Itu sebab mak-mak kita dulu bahagia sebab apa? Daripada kita kecil, dia bagi. Walaupun dia tak ada, dia bagi. Sampaikan dia terlupa untuk menerima. Akhirnya itu sebabnya dia bahagia dalam hidup dia. Ada setengah mak-mak hari ni lain pula. Mak yang bela engkau. Mak yang jangka engkau. Mak punya bahagian mana? Ada. Kan, kau kerja. Kau nak kahwin, ni mak tak sempat lagi, tak puas lagi nak merasa duit engkau. Tengok ayat. Beza dengan orang tua-tua dulu-dulu kala, kan? Itu sebab cerita, saya tak cakap orang sini, tempat lain. Jadi, mana kata tu yang pertama, ikut prinsip syariat Islam. Kedua, nak bahagia dalam rumah tangga yang kena ada, kita kena faham, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan proses itu berterusan. Itu sebab ada orang dah kahwin 20 tahun, dia masih lagi keluar ayat. Aku tak faham betul orang tua ni. Tak apa perangainya, apa ndak lagi pun tak tahulah. Dia marahkan suaminya tu. Yang suami ni, perempuan ni nak apa pun aku tak faham lah. 20 tahun kahwin tak tahu lagi perempuan tu nak apa. Sebab perangai ini mungkin berubah-ubah dan boleh berkembang ke arah yang lebih baik atau tak baik, itu biasa. Maka proses mengenali berterusan. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding. Kalau isteri saya lah contoh, dia cakap, cuba tengok tu jiran sebelah mak kita tu, tengok bila dia balik, contohlah kan, dia kata, tengok abang, ni suami orang tu bawa pergi berjalan, bini dia pergi mana? Pergi UK. Kita asyik-asyik Yuban, Ulu Bendul. Dia marah kawan tu kan, dia asyik UK, kawan tu Yuban. Tengok dia belikan isteri dia rantai emas macam mana. Saya ni surat pun tak ada. Dia kata, contoh, itu buat perbandingan. Jangan banding. Abang tengok jiran rumah kita tu. Bila dia balik aja kan, cuba tengok, dia peluknya. Dia peluk isteri dia, berlari dia peluk isteri dia. Abang, apa pun tak ada. Rumah dia, rumah banglo. Rumah kita ni rumah flat. Buka-buka dah nampak muka kau. Kau nak aku lari ke mana? Kau cakap, kau nak aku lari dekat koridor ni. Dekat koridor rumah flat ni, cuba agak-agak sikit kata itu kan. Jadi, itu antaranya. Antaranya yang kalau kita tengok basic asas. Dan dalam rumah tangga ni kita tengok, saya selalu share, kunci keluarga bahagia ni, raikan cinta kita ni, 5 kunci keluarga bahagia. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Dan yang kelimanya, kunci spare. Apa maksud kunci rumah? Sistemkan sistem kekeluargaan kita ikut sistem Islam. Pagi kejut suami, subuh sama-sama. Itulah kunci yang paling besar sekali. Abang, bangunlah subuh. Abang. Kalau macam itulah kaedah kejutannya, sudahnya dua-dua tak subuh. Tu kena faham. Kau mengejut ke mengajak ni, dia kata. Jadi, kejut. Itulah ustaz, pagi-pagi payah sangat nak bangunnya, dia kata. Memang. Kalau macam tu, kejut dengan kaedah yang agresif sikit. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Abang, api bang, api. Mana api? Mana? Apa ni api neraka? Kejut, kita semayang dulu bang. Ingat apa tadi? Semayang sama-sama. Iya, tu sebab kan Nabi ajar. Nabi ajar kita kalau kita nak cari jodoh ni, pertama tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Tengok cantik dia tak kan, sebab nak menghadap dia bukan sehari dua.
Kalau daripada hari pertama lagi muka tak boleh pergi. Allah, kenapa macam tu muka dia, contohlah kan. Tapi bila saya cakap ni, janganlah terasa hati sebab maha kuasa Allah, Allah jadikan muka tak sama. Taste kita tak sama. Kan? Ada orang nampak muka Datuk Seri Haji Sanusi ni, orang nampak muka dia macam comel-comel macam tu je. Tapi pada Datin Seri, handsome gila dah. Betul cakap macam tu. Contohlah. Contoh macam tu. Contoh macam tu lah. Jadi makna kata, mata tak sama. Macam kita pergi dekat bus station kan. Station bus dekat Alok Star kan. Kita pergi kan. Kita tengok yang pasangan-pasangan yang berjalan berdua tu. Ya Allah. Bini dia lawa. Muka suami dia merayau, dia kata. Lepas tu tengok, betul ke tu bini dia? Punya lawa, handsome, segak suami dia. Mak dia kot perempuan tu, dia nampak. Orang buat sebab mata kita tak sama. Mata tak sama. Itulah hebat. Kalau tidak kan semua orang berebut perempuan yang sama, susah pula. Betul tak? Sebab mata berbeza-beza kecantikannya. Kemudian tengok pula dari segi keturunan dia. Tengok dari segi harta, kekayaan dia. Dan yang keempat, tengok lidi niha. Tengok dari segi agama dia. Dan kalau tak ada apa pun, tengok dari segi agama. Tengok dari segi agama. Cuba macam-macam. Sebelum saya nak benarkan awak ni, tim awak sebagai menantu, saya nak tadabbur awak Al-Quran dulu. Macam mana ni, parah ni kan. Ada orang cuba baca surah Fatihah. Nak dengar bacaan awak macam mana, betul tak betul. Ya. Saya teringat ustaz saya tu. Ustaz Idris. Ustaz Idris Ahmad tu, ustaz saya dulu masa UiTM. Dia test kita orang satu kelas. Sekarang pergi cari ayat ni, cari maksud ayat ni, dia kata. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Dia punya gaul. Mati apa benda lah ayat ni, kita masalah ni. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Kita orang pergilah cari. Merayau satu UiTM ni tanya ustaz. Tanya ustazah yang ngajar bahasa Arab. Yang ustazah tu yang best tu. Itulah, saya macam pernah dengar ayat tu. Tapi kat mana? Kita orang berkelintau mencari satu UiTM. Rupanya haujana tauruna falabatin faurutin falaparin cari. Rupanya tu bukannya ayat Quran. Bukan. Hadis pun bukan. Bahasa Arab pun bukan. Lah, habis apa? Rupanya jawi bubuh baris. Ustaz Idris punya kerja. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawawrawaunun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat. Faurutin perut falaparin lapar. Itu yang sebenarnya. Jadi Ustaz dia kata, tu sebab kena belajar. Kalau tak kena tipu dengan orang, dia kata macam tu. Ingat lagi. Tapi Ustaz dia masa tu mengajar saya, sampai dia tahu kenapa dia bersara. Sebab dia full career dia bersara sebab dia join politik full time. Ingat lagi. Masa tu saya dekat UiTM di London, Alor Gajah, Melaka. Lendu. Memang huru-hara macam Ustaz dia garang masa kat UiTM dulu. Matilah kita, mana nak cari jawapan ni. Betul. Itu sebab kita kena belajar. Sebab apa? Kita dalam rumah tangga pun kena belajar. Sebab kita nak jaga rumah tangga kita. Kita kena belajar. Kan? Dalam kita ibadah kena belajar. Tak tahu tanya. So, isteri pun kena jangan garang-garang. Kena jangan garang dengan suami. Abang sebagai imam, abang kena jadi imam dalam rumah tangga kita. Siapa lagi nak jadi imam, bang? Abang lah. Abang tak pandai tak apa. Kita belajar bang. Macam itulah. Ini punya garang. Abang jadi imam. Sekarang jadi imam. Abang tak pandai pakai telekung. Duduk belakang. Apa hal pula suami kau pakai telekung? Jangan buat perangai macam itu. Kalau garang sekali pun tahulah awak tu pengusi Puspanita. Tapi jangan tak dicontoh. Contoh. Saya tak cakap yang kat sini. Tempat lain. Contoh. Nanti dah seni terasa pula. Bukan. Tapi betul. Kita kena kontrol. Dekat dalam rumah tangga kita kena ada elemen of control. Tapi memang ulama' terdahulu dah cakap. Dia kata lelaki ni ibarat tulang yang lurus. Wanita pula ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila pun kita tak akan dapat nak meluruskan kebengkokan wanita itu. Maka lelaki lah kena sesuaikan diri dengan kebengkokan itu. Kena sabar. Dengan perempuan ni kena sabar banyak. Dia kadang, nak makan apa? Ikutlah. Cakaplah nak makan apa? Ikutlah. Ikut je lah. Okey. Kita membawa. Sini. Bang. Mana-mana lah. Kita pun berhenti lah kat kedai Tom Yam tu. Turun. Anak-anak pun ada. Pattaya. Syukur Latna. Awak nak minum apa?
Nak makan apa? Minum je lah, tak selera. Lah, tadi kata nak makan. Apalah, minum je. Share-share abang punya lah. Kemudian bila dalam perjalanan balik, dia cakap, Syek-syek tom yum, syek-syek tom yum. Tadi kau kata ikut aku. Nampak tak masalah dia? Itu orang yang tak sabar. Kena sabar banyak-banyak. Kena sabar banyak-banyak. Lagi satu lagi, memang Allah Ta'ala dah jadikan lelaki dengan wanita ni, cara fikir beza. Lelaki banyak pakai otak kanan. Orang perempuan banyak pakai otak kiri. Mana otak kanan ni, orang lelaki ni dia banyak memori dia, benda-benda jauh. Contohnya, dah fikir dah, Kedah 2020, 2030, dia fikir macam tu. Dia fikir dah, hari ni kalau naik kereta, kan, lelaki ni punya perjalanan. Contoh daripada Kedah nak pergi ke Perlis. Dia dah bayang dah, jalan ni boleh. Dia dah view dah, besar macam tu. Orang perempuan lain. Cara dia view jalan lain, orang perempuan lain. Dia dah, kalau itulah jalan yang dia ikut ke kerja, itulah jalan. Jangan kau tukar jalan lain. Jalan ni lagi dekat. Tak dengar macam itulah sampai tutup telinga tak nak dengar. Dan betul, dan orang lelaki dia tak boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Contohnya kalau dia tengah menaik, jangan ajak dia berbual. Ya, aku ada benda nak cakap dengan kau ni. Kejap. Mustahak ni. Apa hal? Cakap sekarang. Macam tu, dia kena berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Dia boleh sambil menaip ni. Handphone, telefon bunyi ni. Kawan tengah gosip kat belakang. Dia boleh tu, halo, mana ada, pandai lah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat tau je main-main. Tu dia boleh buat. Itu orang perempuan. Tu sebab saya tengok mak saya. Dia boleh goreng ikan, tinggalkan kuali, tepuk sofa ni, terbalikkan bantal apa semua, pump. Dia pergi sidai kain, pump. Dia pergi balik dekat kuali, terbalikkan ikan. Tak, ngos. Orang lelaki kalau dapat dia masak Maggi kan, situlah dia akan menghabiskan usia remaja dia. Tengok. Dah boleh masuk belum mi ni? Kau fikir tu. Itu beza tau, beza. Dan orang lelaki dia takkan bagi umum. Jangan kacau, ni nak masak kat dapur ni kacau. Jangan tengok dia. Cara dia nak buat. Itu beza lelaki dengan perempuan. Banyak lagi kalau pergi pasar raya. Orang lelaki kalau pergi pasar raya tu tempat yang asing pada dia. Kalau sampai tu dia tengok, tepung. Dulu sini kau tak silap tepung. Dah bertukar ke? Dia cari, kadang dia tanya, dek tepung mana tu? Lah sini. Allah tak perasan. Sampai macam tu sekali. Orang lelaki walaupun pasar raya tu hari pertama pembukaan dia seolah-olah dilahirkan di sana. Faham? Dia dah tahu dah. Mana nak cari barang, mana apa boleh tahu. Orang perempuan ni dia cara fikir lain. Dia ni teknikal dia lain berbanding dengan orang lelaki. Tetapi sebab itulah disebut sebagai reciprocal process. Lengkap melengkapi. Dia bukan nak mencari salah. Cari salah memang jumpa. Tapi mana yang orang perempuan kurang, suami akan lengkapkan. Faham? Mana yang kurang, suami akan lengkapkan. Mana yang suami rasa kurang, isteri bantu sempurnakan. Faham? Okey, faham ke tak tu? Saya ulang sekali lagi. Mana yang kurang, kan, lelaki akan lengkapkan. Mana yang suami kurang, isteri akan cuba sempurnakan. Boleh orang perempuan. Saya banyak dapat aduan sebenarnya. Dalam rumah tangga ni, isu paling banyak sekali orang lelaki adalah dalam bilik tidur. Banyak sangat. Dia mengadu kadang-kadang bila orang lelaki nakkan sesuatu macam minta sedekah. Dalam gelap tu macam zombie tu. Dekat luar garang. Garang dengan muka dia. Saya bukan main lagi, garang kat luar. Jangan main-main. Dia jadi bos dekat pejabat tu. Jangan main-main. Dia jadi eksekutif yang paling tinggi sekali, bahagian kewangan. Saya tak sebut pegawai kewangan negeri tau. Ni contoh. Ni tak ada Datuk. Bukan, saya cakap orang lain ni. Orang lain tu. Datuk okey. Ni orang lain. Main garang, main bola, main apa semua. Hebat dia ni kan. Tapi dalam bilik. Betul. Jangan main-main. Orang lelaki ada kadang-kadang dia tak dapat layanan yang sempurna. Kadang-kadang kesian. Kami ni bukan apa, Ustaz. Kami penat. Kami bukannya tak layan langsung.
Dalam setahun tu adalah 2-3 kali. Jangan macam tu. Setahun 2 kali jangan. Orang lelaki mustahak benda tu. Kalau dia dapat tu esok tu dah senyum pergi kerja, happy. Betul. Ya. Yang isteri pula sibuk je lah. Kadang-kadang lagi yang paling sedih tu, baru-baru ni ada dekat dalam surat khabar mana saya nampak online saya baca kan. Rahsia kebahagiaan suami isteri antaranya walau bergaduh macam mana pun dia tak pernah pisah tempat tidur. Macam tu dia. Iya. Tidur dia 4S. Pertama solat sesama. Allahu Akbar. Solat isteri kat belakang. Lepas tu doa, ya Allah. Solat sesama. Bila doa tu besar, ya Allah. Aku sayangkan isteriku, ya Allah. Oh, anak-anak mu pandang mak dia. Sesungguhnya dia lah istimewa dalam hidupku, ya Allah. Oh, iya, so doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. Sesungguhnya, ya Allah. No. Kami menaruh tangan kepadamu, ya Allah. Macam tu kan? Kan doa dalam setengah jam je tu kan. Lepas tu dia tikut pula doa yang dekat masjid daerah tu. Yang imam tu kan antara dia kejap naik turun dia punya doa. Alhamdulillah alamin. Hamdan syai'im sultani. Allah sakata kawan nar. Tapi dia dalam bahasa Melayu. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Aku dah lama ingin. Ya Allah. Kau memudahkan urusanku untuk lagi, ya Allah. Yang isteri kat belakang, amin, 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 ya Allah. Makbul. Hati-hati, dengar doa suami itu betul. Kalau doa suami, ya Allah, kau berikanlah aku, ya Allah. Isteri kat belakang, kuat sikit. Macam tu kan. Lepas tu nak tegur isteri pun dalam doa senang. Dalam doa senang. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang dia pun sama. Dia nyaut. Menyaut, tetap menyaut. Itu masalah tu kan. Solat sama-sama. Makan sama-sama. Orang tua-tua dulu, percayalah. Sibuk macam mana pun, malam mesti makan sama. Malam mesti makan sama. Semua berebut nak duduk sebelah ayah makan. Dulu makan atas tikar mengkuang. Boleh makan dengan ramai-ramai. 9 beradik, 10 beradik boleh makan dengan ramai-ramai. Lagi bongsu adik itu, lagi teruk sumbing pinggan dia. Betul tak? Dulu pinggan ayah, pinggan mak, pinggan ayah dengan cawan dia, mana orang berani usik? Arwah abah saya ingat, cawan dia besar bertangkai. Pinggan dia sempurna lagi. Kalau kita makan, ini cawan abah ni. Tak berani usik, cawan kita pakailah cawan lain. Oh, itu cawan abah. Macam tu, makan sama-sama. Atas tikar mengkuang. Adik yang kecil makan macam ni. Nasi penuh. Itu hebatnya. Orang sekarang duduk atas meja marble. Bahasa baku. Meja marble. Meja marble. 15-20 ribu harga meja tu. Tapi mak dia kata, kau makan kemudian nanti bersepah, nanti mak suap. Tak dapat makan sama. Apa jadahnya beli meja mahal-mahal tapi tak boleh makan sama-sama. Lebih baik kita makan kat atas tikar mengkuang. Sebab apa? Dah habis berterabur tu semua bangun bersih-bersih kan. Jatuh kat atas tikar mengkuang, mak kita gulung, kibas bagi itik dengan ayam makan. Dapat rezeki binatang. Tengok. Nampak tak? Makan sama-sama. Bila makan sama-sama, baru kita boleh rasa kita ni macam ketua keluarga. Orang perempuan jangan marah suami. Suami tengah tengok berita. Suami tengah tengok TV. Mengangkang ke depan TV tu. Min, tolonglah kat dapur ni. Jangan. Suami ketua keluarga. Biarkan dia. Panggil anak-anak. Anak-anak semua, mari kita susun pinggan. Dekat meja makan. Susun. Sendukkan nasi. Semua siap-siap dekat pinggan anak-anak. Pinggan suami tak. Pinggan suami masih lagi menangkup macam tu. Kemudian suami last sekali panggil. Barulah dia terasa macam dia menteri besar. Dalam keluarga. Dia panggil. Along pergi panggil ayah. Cakap nasi dah siap. Ayah. Nampak? Macam tu keadaan dia. Ayah, nasi dah siap. Oh ya ke? Okey. Ayah pun datang. Semua dah ada dah. Semua dah. Macam ketua negara. Semua dah ada dah. Lepas tu ayah pun duduk. Okey, lepas tu bila ayah duduk, barulah pinggan tu diterbalikkan, barulah senduk nasi panas-panas letak dalam pinggan ayah, ketua keluarga. Ayah pun cakap, Along, baca doa. Ayah huzur ini, bergurau pula. Bergurau. Anak pun baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Adalah doa dia. Walhamdulillah. Bila kita makan, kita tak tahu.
Ramai yang tak perasan. Contohnya, ya, nak ayam tu sikit, kita cubit, letakkan dalam pinggan anak, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Kita tak buat kadang-kadang. So mana nak dapat kalau tak makan sama? Nampak tak? Kadang-kadang kena marah pula. Bu, nak saya tu ambil lah sendiri, kan mak tengah sibuk ni, banyak ni nak jaga. Kadang-kadang kan? Nampak bagi. Kemudian isteri pula, abang, nak sayur tu sikit, suami pun ambil. Kat mulut. Abang, anak tengok kan? Biarlah anak tengok. Isteri abang kan? Yelah. Dia pun suruh kam. Anak tak pernah tengok. Yo. Anak akan rasa happy. Macam tu. Balik nanti buat. Kan? Air kelapa, straw bersilang. Buat. Ya. Nampak tak? Makan sama-sama. Solat sama-sama, makan sama-sama. Ketiga, tidur sama-sama. Ingat tu. Jangan halau. Pergi tidur luar. Menyemak. Kesian orang tua tu. Dah lah tak ada toto. Tidur atas tikar mengkuang. Kain selimut pun tak ada. Tarikkan ihram pun balik umrah. Selubung putih je. Dah macam jenazah kat ruang tamu tu. Jangan macam tu. Tidur sama-sama. Dan tidur sama-sama saya nak beritahu isteri semua. Kalau tidur, pastikan menghadap wajah suami. Macam tu. Jangan membelakangkan suami sehingga suami tak suka. Derhaka. Tapi kalau dah terlelap, pusing, tak apa, sebab tak sedar. Orang lelaki jangan tunggu dia lelap pula. Derhaka, bukan macam tu. Suami tu boleh menghadap wajah isteri, isteri menghadap wajah suami. Melainkan isteri boleh pusing kalau ada permintaan khusus daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur tengok muka kau ni. Contoh, rambutnya kembang, bedak sejuk, bertepek macam tu kan. Suami baru nak lelap, astagfirullahalazim, terperanjat. Dia ingat lembaga mana tidur sebelah dia. Macam tu. Kadang-kadang orang perempuan ni, kat luar pergi ni, kediaman rasmi mesti besar ni, kau main lawa pakai. Dekat rumah, ya Allah. Tengok kan, ni yang dah lama daripada pagi tadi khusus kan. Sampai rumah, benda pertama, tudung ni. Bam. Kembang. Lepas tu baju binatang. Baju kelawar. Dia mula cari habitat. Itu yang suami balik rumah tu dah terbayang dah berapa ekor kelawar ni. Tentu tak masalah tu. Kita ni pakai baju ni cuba kita susun ikut date. Orang perempuan ni betul ni. Sebab kena jaga mata, jaga hidung, jaga perut dan jaga telinga. Tu dia. Jaga mata. Pakaian tu yang terbaik untuk suami. Contoh, hari Khamis pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuknya. Faham? Berdiri depan pintu tu macam ni. Sop tu. Suami naik motor, terlajak sampai ke parit. Salah rumah aku ni. Contoh, tu hari Khamis. Hari Jumaat, pakai bikini, kain batik ikat tepi. Dalam rumah, jangan kat luar, hati jiran tengok. Dalam rumah. Sop, pakai. Kemudian hari Sabtu, pakai jaring. Baru betul merangsang keinginan suami. Macam hari ni hari apa? Sabtu. Jadi kawan-kawan dah bincang, hari ni hari apa? Sabtu. Tak boleh lambat ni. Hari ni jaring ni. Dia dah tahu dah hari ni apa. Nampak? Itu maksud dia. Jaga mata. Kedua, jaga hidung. Wangi-wangi. Kena wangi. Dekat tempat tidur pun kena wangi. Ni kadang-kadang dulu sebelum kahwin nak lepaskan gas, cari toilet. Bila dah kahwin mana sempat, dia buruk betul perangai. Kadang-kadang suami tu siap panggil, semua mari sini. Mari sini, kau dengar tak? Tak dengar. Gap. Dia dengan gelak jin dalam gua tu. Tu kan. Yang isteri pun sama, sambil bawa dulang depan suami. Maaf, sorry. La ilaha illallah. Kadang-kadang tak ada fikir langsung. Yang busuk tu yang dia bagi. Jangan. Wangi-wangi. Pakai wangi-wangian yang terbaik. Ikut sunnah. Kemudian apa lagi? Jaga perut. Jaga perut apa ni? Siapkan makanan kegemaran suami. Tu dia. Iya. Suami suka makan apa? Contoh. Pagi, telur mata kebau. Tengah hari, telur masak kicap. Malam, telur dadah. Telur.
Malam tu dah konon biawak lelaki tu, keluar bau tolu bilik tu. Maknanya siapkanlah dia punya refreshment dia. Siapkan. Dan yang keempat, jaga telinga. Jangan cakap perkara-perkara yang pasangan kita tak suka. Kalau I tak kahwin dengan you takkan hidup macam ni. Jangan cakap macam tu. Awak ni kalau tak keluarga saya tolong awak, abang ni tak ada ke mana-mana lah. Jangan sekali lagi cakap perkara yang pasangan kita tak suka. Cakap benda yang baik-baik, cakap benda yang positif, cakap benda yang merangsang, cakap benda-benda yang boleh menguatkan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Okey. Jadi bila saya cerita tadi kan, sambung balik yang tadi kan. Dalam bab yang pertama, kunci rumah. Sistemkan rumah kita ikut sistem Islam. Yang kedua saya kata, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki yang halal. Nabi pun pesan, cari rezeki yang halal, sungguhnya halal tu cukup buat kamu. Tu terang saya cakap, siapa yang duduk dalam dewan ni, minta maaf cakap, siapa yang duduk dalam dewan ni, termasuklah yang duduk dekat sofa depan ni, semua yang ada dalam ni, kita takkan kaya. Tu terang cakap. Sebab, minta maaf, janganlah kecewa kan. Nanti cakap, yelah tahu, tak payah sebut. Tak, bukan masalah tu. Masalah kata sebab kaya itu sendiri subjektif. Itu sebabnya saya selalu sebut, dalam hidup kita jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ada orang ada segala-galanya, ada duit, ada apa kedudukan dan sebagainya, tetapi akhirnya kebahagiaan itu juga yang jadi percaturan dia. Bahagia tu, kau bahagia ke tidak ni? Akhirnya orang tanya soalan ni. Kau rasa macam mana? Hati kau rasa macam mana? Akhirnya orang tanya soalan tu. Sebab Nabi rupanya dah sebut. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebabnya kalau siapa yang meletakkan keluarga kita nak bahagia kena banyak duit, maka salah. Mak ayah kita dulu tak banyak duit, tapi bahagia. Mak ayah kita dulu tak payah sebut, I love you, you love me, tak payah sebut. Hari ni abang tak sebut pun I love you. Tak ada pun mak kita bergaduh dengan ayah kita pasal itu dulu. Tapi rumah tangga bahagia. Ya, sampai ke susah senang sama-sama. Itu dia point dia. Ya, itu sebab saya kata saya pernah jumpa ada orang kaya kan. Saya camah dekat beberapa rumah. Ada satu rumah Datuk Seri tu saya camah dekat belah Subang tu, saya kata. Besar betul rumah dia, siap swimming pool, ada surau, tempat tempat muslimin muslimat ada, tempat semayang dia. Siap tempat ambil wuduk tu, cantik betul, permadani dia, tebal betul kapet tu, kalau sujud terbenam muka. Bilik tidur dia, ya Allah Akbar, saya ingat bilik dia saja kita bagi 4 dewan ni. Tu bilik tidur dia. Quran dia bukan hanya dia letak kat frame tu, dia tabuk dinding tu, letak Quran emas tu, gold tu dekat dalam tu. Hebat betul. Saya tanya, Datuk, agaknya mahal betul rumah ni Datuk. Tak adalah Ustaz, masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Saya salah tanya ke dia salah jawab, dia cakap. Tu ada satu rumah lagi saya pergi dengan Datuk Aidil, dengan Ustaz Datuk Aidil, tak lama lagi tu. Saya dengan Ustaz Aidil. Kita orang pergi ada satu rumah tu, saya tak nak cerita rumah siapa lah, pergi. Agaknya mahal rumah ni Datuk. Tak ada Ustaz, alhamdulillah nasib baik orang tu bagi kurang. Kalau tidak memang tak boleh beli rumah ni. Oh ya ke? Dia bagi kurang jadi berapa? 5 juta. Macam tu, macam nak terkeluar lidah aku ni. Dengar, dan ni salah soalan ke salah apa kan? 5 juta. Dapat kurang 5 juta. Dia kata nasib baik orang tu bagi kurang. Agaknya sebelum kurang berapa harganya? Lepas tu saya pernah lah dengan Ustaz Aidil tu makan dekat ujung, dekat dapur tu, tengok-tengok berbual. Renovation berapa saya tanya? 1,5 je. 1,5 je. Takkan 1,500 renovate. Rumah kita pun tak dapat 1,500 renovate. 1.5 juta renovate. Orang biasa ni. Nampak tak? Hebat tak hebat. Lepas tu apa lagi? Tengah makan sup tu, ujung tu makan sup tanya, lampu ni pun jangan mahal. Saya sajalah bukan cerita. Ustaz Aidil dengar saya tanya soalan. Lampu ni pun jangan mahal. Tak ada, lampu ni kita beli kat Republic Check. Beli kat Republic Check, kita masa kita gegeh tukar mentol yang bulat tu kan. Bayangkan, pada dia tu bukan satu kesombongan, tu biasa pada dia. Tu belum satu rumah Datuk Seri saya ceramah kat rumah dia. Dia bagi saya makan satu kopok. Cuba Ustaz rasa kopok dia sedap tak? Sedap lah Datuk. Itulah tu. Isteri saya pun cakap sedap tu, yang kita orang beli kilang dia tu. Kenapa pula kau beli kilang dia? Dia
Kalau sedap kau beli banyak-banyak bagi semua orang rasa, kenapa kau sampai beli kilang tu? Ya Allah, saya memang tak boleh. Tak tahulah macam mana nak berkawan dengan ini. Macam tu kan. Cara dia cerita tu, dia bukan melagak, tapi itulah bahasa orang kaya. Itu sebab kita tak usahlah tuan-tuan. Jangan nak sibuk nak jadi kaya. Cukuplah kita jadi bahagia, sudahlah. Kan? Walaupun tak ada apa-apa. Kadang-kadang orang perempuan marah. Orang tu bercuti sana, bercuti sini. Kita syek-syek sini. Mana muak nak tengok Menara Al-Aqsa ni, dia tu. Tapi kita kena cakap apa? Abang, walaupun kita tak pergi sejauh orang lain, yang penting kita sama-sama. Buat apa kalau saya pergi jauh tapi saya seorang-seorang? Yang penting kita sesama. Kalau nak jalan laju, Ustaz Samsul kata nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu ayat dia. Boleh? Cuba try je sebut dengan suami. Cepat. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama. Lepas tu suami pegang tangan. Cuba buat sekarang. Buat 1, 2. Betul. Maksudnya nak jalan laju, jalan seseorang. Boleh jalan. Pergi mana-mana. Memang laju. Tapi tah mana kita pergi pun kita tak tahu. Tapi dengan berjalan bersama-sama, jauh yang kita boleh capai. Anak-anak seorang-seorang berjaya. Anak-anak seorang jadi doktor, seorang jadi engineer, seorang jadi lawyer, seorang jadi macam-macam yang tidak pernah kita terbayangkan waktu kita mendidik dia waktu kecil. Itulah sebab kebersamaan. Cari rezeki yang halal. Tetapi bila sebut tadi, Nabi sebut anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, jangan cari lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut tentang, Nabi kata manusia yang paling kaya, maknanya boleh kaya. Manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ada orang boleh garu kepala macam ni. Dekat KL tu, ada yang garu kepala. Aduh, sakit kepala. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh kau orang ni. Cuba cakap. Sebab dia dah terbiasa dalam bank account dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Itu sebabnya kena belajar. Saya teringatlah, ada satu ketika arwah abah saya belajar kat UiTM dulu. Saya kata, bah, Assalamualaikum, bah. Salam. Apa hal ni? Bah, duit dah kering lah, bah. Abah saya pun jawab, duit basah macam mana lah? Bah, kata, abah saya memang bergurau. Abah, betul ni? Ayolah, nanti petang abah masukkan. Cerita ni berlaku. Petang tu abah saya pergi ke bank. Satu bank harimau di Seremban. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Jadi, kalau dia nak sebut nama dia kena taja lah ceramah kan. Jadi, bila arwah abah saya masukkan duit belanja saya, masa tu RM50. Masukkan RM50, abah saya pergi dekat parking motosikal kat belakang tu, ada Cina 2 orang tengah bekerja-kejar. Bekerja, seorang bawa lagi beg, seorang kejar. Kemudian yang bawa beg ni berlaga dengan abah saya. Arwah abah saya Datuk Seri, badannya gemuk betul dan besar. Dalam dewan ni tak ada siapa lawan. Memang besar betul abah saya. Dan kalau orang tanya, gemuknya kau ni Ismail, ini kira kurus ni. Ayah saya memang macam tu. Dia memang jenis happy go. Abah saya ni, Datuk Seri, dia keluar belakang tu, Cina ni bila langgar dia, beg tu terjatuh. Beg tu terjatuh, dia terus lagi tinggalkan beg tu, yang seorang kejar dia tu terus capai beg tu. Beg tu bila jatuh, terbuka, nampak penuh duit dalam beg tu. Dan Cina ni boleh cakap dengan abah saya, pakcik, kita bagi 2 dia kata macam tu. Arwah abah saya start motor, balik rumah. Abah saya kata apa? Kau nak, kau ambil lah. Abah saya start motor, balik. Mak saya punya marah lah. Kenapa abang tak ambil bang? Banyak tu. Satu ayat arwah abah saya yang saya nak ulang sampai sekarang, sampai hari ni saya memang ingat apa yang mak saya ceritakan balik. Abah saya cakap, kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Itu ayat arwah abah saya. Sebab kita tak tahu duit tu duit apa, duit sumber apa kita tak tahu. Itu sebab carilah rezeki yang halal dan belajarlah merasa cukup dengan apa yang kita ada. Maka kita akan kejarlah maksud bahagia. Sebab kita bukan nak cari duit yang banyak, tapi kita nak cari keberkatan. Nak cari keberkatan. Salah satu antara tanda-tanda berkat adalah sikit cukup, banyak boleh kongsi. Faham orang perempuan? Jawab faham je. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham tak? Setuju tak? Tak. Gurau aja. Maksud kongsi itu sedekah. Jangan sangka buruk. Kan? Ni kita cerita ni sikit dia rasa cukup, banyak boleh share dengan orang, boleh kongsi dengan orang.
Jadi cari rezeki yang halal. Dan ingat, kena banyak memberi daripada menerima, insya-Allah kita akan bahagia. Seterusnya yang ketiga, saya kata kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju pemanduan keluarga kita biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Kadang-kadang ada orang cakap, saya nak membina keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Itu sebab seawal umur anak saya umur 7 tahun, saya dah bawa dia masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Pertandingan menyanyi bawanya. Itu awal tentu hantar sekolah tahfiz. Mungkin lagi awal dah masuk pertandingan nasyid, pertandingan musabakah, pertandingan hafazan. Ajak anak kita mengaji Quran. Itu yang sebenar. Sebab tu Nabi ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Ajar anak-anak kamu. Adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertamanya dengan sayangkan Nabi. Yang kedua dengan sayangkan ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga dengan biqiraatil Quran. Dengan membacakan ayat suci Quran. Ajar dia mengaji Quran. Itu sebab orang tua-tua dulu macam mana? Pergi mengaji. Mengaji je ayat dia. Suruh mengaji. So, maknanya hala tuju tu mustahak. Hala tuju tu sebab kadang-kadang kalau keluarga tu hiburan aja, hiburan lah sampai ke sudah. Ada keluarga tu pula terlampau nak fit kan. Bersenam aja pula. Memang gaya hidup sihat. Tetapi yang agama tu perlu ditanamkan dalam diri keluarga kita. Dan kemudian seterusnya yang keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Syurga ni nak masuk ada satu tiket, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain adalah dengan cara beribadah sebanyak-banyaknya. So, ibadahlah. So, nak beribadah ni pula nak kena capai kesempurnaan ibadah. Nak capai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikut aja. Kena belajar. Tak tahu tanya. Cantik Teluk pantainya landai, tak ambil perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai. Asalkan penuh ilmu dia dada. Kena belajar. Kain songket menang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Kena belajar. InsyaAllah. Benda tak susah pun sebenarnya kadang. Kita je nak memulakan tu kadang-kadang kita rasa lihat, macam mana nak belajar ni? Tak boleh ni, banyak ni. Tiba-tiba dah 5 surah, tiba-tiba dah 7 surah, tiba-tiba dah 10 surah. Kita kena memulakan. Kena belajar. Tak tahu tanya. Malu bertanya, sesat barat, bukan sesat jalan. Sesat barat. Sesat jalan boleh tengok Waze. Kemudian yang kedua, nak mestilah ikhlas. Mesti ikhlas. Dalam ibadah kena ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kalaulah kita beribadah tapi perangai lagi teruk, makna ada masalah dengan ibadah kita. Kalau kita beribadah tetapi masih lagi main nombor, problem lah tu. Kan? Berbual dekat masjid tu boleh jadi tu. Kau anak kau berapa orang? 2 orang kau, 3 kau, belum ada rezeki kau, 5, 2, 3, 0, 5. Jadi kena pula tu. Kan? Dah kena tu satu hal. Siap belanja je ke masjid. Kau ajar betul. Kan? Contoh je lah. Jadi makna kata kita kena ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Orang perempuan pun macam tu. Makin kita beribadah, makin banyak kita mendalami ilmu, makin taat kita pada suami. Orang perempuan ni senang betul masuk syurga. Yang pertama, jaga solat. Yang kedua, jaga puasa. Yang ketiga, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Jaga 4-4 ni kata Nabi, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu. Orang perempuan, orang lelaki mana boleh pilih pintu, dapat masuk untung. Orang lelaki dalam dewan ni semua neraka ni. Termasuk yang cakap ni. Dah confirm dah neraka ni. Ya, nak lagi banyak jawatan. Datuk Seri kena tanya, antara yang lambat masuk nanti Datuk Seri. Tanya Datuk Seri, ni macam ni. Iya, tapi nak buat macam mana? Dah dipilih, kena terima sebagai satu amanah. Orang perempuan tak ada banyak cerita pun. Taat aja, settle. Suami taat isteri. Parah, jangan main-main. Kan? Iyalah, bincanglah cara baik. Betul tak? Iya, tapi itu nak cerita tu. Jaga solat rupanya senang. Jaga puasa insya-Allah okey lagi. Jaga maruah diri. Ni kan dah mula nak masuk bulan Syakban. Cuaca dah mula panas-panas dah ni. Dia bantai berkemban sidai kain. Sap. Lalulah imam. Ditagurnya pula sambil berkemban. Assalamualaikum imam. Telah je sampai ke parit. La ilaha illallah. Imam ni pula. Kenapa imam? Itulah isteri si siapa tu tadi. Dah jatuh. Maruah diri. Nampak? Kedua, maruah suami. Jaga. Bila orang tanya, betul ke aku tengok laki kau macam tak bekerja je? Tak adalah. Dia sebenarnya kerja kak. Dia banyak buat kerja part time. Cuma kerja tetap tak ada lagi lah. Kak doa sesama mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Oh ya ke? Ingat tak kerja tadi? Cover.
Jaga maruah suami. Ini tak, kita tengok laki kau macam tak bekerja, ada je kat rumah, memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan macam tu. Jangan kita tambah-tambah pula. Jangan. Tapi kita kena support suami kita. Orang kutuk suami kita macam mana pun, kita kena cover. Tak adalah, sebenarnya macam ni, salah faham macam ni. Tak, suami saya okey. Macam tu. Faham? Dan yang keempat, taat perintah suami. Ya, suami kata, sayang tolong buatkan air kopi. Baik bang. Abang nak kopi kurang manis. Okey bang. Sayang, mari sini duduk sebelah bang. Baik bang, sekejap bang saya letak ni, saya duduk sebelah bang. Ni tolong ambilkan air sejuk. Baru duduk, tolong ambil air sejuk. Abang nak air sejuk macam mana? Yang suhu macam mana? Cik cakap. Yang macam ni. Okey, baik bang, abang tunggu kejap tau. Kejap. Abang ni tolong picit kaki abang. Tak tahu lenguh kenapa tu, berjalan banyak kot. Dua picit. Ya Allah, abang baiknya isteri. Apa lagi bang? Abang cakap je abang nak apa. Itulah belakang abang, tengkuk abang, picit. Tolong ambilkan minyak panas. Ambil. Tolong sign. Dia macam tu je. Kan, jadi makna kata sebab suami minta sign ni, tak, suami minta sign sebab nak transfer tanah nama kita. Tengok kan, sangka buruk tak habis lagi, dah cakap dah. Cuba sangka baik dengan suami kan. Ni tolong sign sini, sign. Kita jangan baca pun, yakin dengan suami kita. Faham Tak adalah, sebenarnya tak. Orang lelaki ni sebenarnya dia satu je. Saya berdasarkan pemerhatian saya lah. Dalam bab poligami lah, sikit-sikit je saya sebut. Jangan marah, janganlah berubah muka ni lah, buat macam biasa je. Bercerita bab poligami ni, Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran kan. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', dia kata. Kan? Nikahilah wanita yang kamu sukai, yang kamu suka, kan? Terus Allah Ta'ala sebut dua tu, masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 atau 4. Fa'in ikhtum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau tak mampu berlaku adil, takut tak berlaku adil, cukup seorang. Dah sebut dah. Cuma kalau ada berlaku, kita tengok contohlah orang tu berpoligami, cara tak betul, jangan marahkan hukum, marahkan orang tu. Ini poligami tak sesuai sekarang, jangan sebut macam tu, kena mengucap balik semula tu. Ini hukum daripada Allah. Tapi kita ni, kita tegur orang yang tak betul tu. Faham ke tak faham? Faham iya. Itu sebab kadang-kadang kita tengok dalam bab taat, tengok kat taat yang macam mana. Sebab untuk makluman semua sekarang, saya tak nak ceritalah, nanti cerita benda lain. Kan cerita pasal mahkamah lain, cerita tu kena panggil sekali lagi lah. Saya rasa dalam ceramah yang lain pula. Ya. Yang dekat hotel yang kita cadang, yang ada candlelight tu. Yang tu kan. Tapi betul. Sebenarnya taat ni taat untuk yang apa? Taat dalam perkara yang baik-baik. Taat perkara yang baik-baik. Itu sebabnya kadang-kadang kita kena perbetulkan niat kita. Dalam kahwin pun, kadang kita tanya, kenapa nak kahwin? Kenapa nak kahwin? Kita tanya balik, orang kahwin, kenapa nak kahwin? Benda basic je tu, budak-budak yang nak kahwin. Sekarang ni tengah musim mengawan ni, tiap minggu kena kahwin. Tanya Datuk Sri, sambutan kahwin berapa banyak sehari? 15, 20, 25, menteri besar ni dia standard 25, 30 sehari. Kadang yang lain tu terpaksa hantar hamper je dah, tak sempat pergi. Kan? Musim mengawan ni. Tu sebab kita kata, tanya balik budak tu, kenapa kamu nak nikah? Imam tanya. Mak bising. Mak masa bila tak bising? Mak memang bising. Kalau itulah niat dia. Mak memang bising. Bila nak kahwin? Dah kahwin, bila nak beranak? Bila beranak, lelaki je nak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak tu. Yang seorang tu, kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah, mam. Tu yang nak kahwin ni. Yang seorang, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin, dengan saya belum kahwin. Bayangkan. Yang seorang, kenapa nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu. Lagi teruk. Susah nak jumpa. Sekarang saya nak tanya, kenapa kamu nak kahwin? Tuan Imam, insya-Allah saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak jumpa jawab kahwin kerana Allah ni. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya sebab tu je jawapan yang dia ada. Kan? Sampai hati abang, kenapa abang buat saya macam ni? Kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Dia kata dah kena marah. Tak adalah. Tapi sebenarnya itulah jawapan yang ada pun. Yang paling baik sekali, biarlah lillahi ta'ala. Membina keluarga tu biarlah kerana Allah. Dan yang kelimanya, bila cakap kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, keluarga ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Sebab saya pernah sebutlah satu perkara yang agak sensitif lah pada sesetengah orang. Saya sebut apa? Saya kata orang lelaki kena faham. Orang perempuan tanggungjawab dia di rumah dua saja tanggungjawab perempuan di rumah, iaitu melayan suami, melahirkan anak. That's all. Orang perempuan tengok dia suka.
Melayan suami, melahirkan anak. Itu saja. Kemah rumah, basuh, sental, bilik air, lipat kain, basuh kain, sidai, dobi semua. Kan besarkan anak, mandikan anak, semua. Sental bilik air, sental dinding, apa, basuh, semua. Semua tugas suami. Saya nak tengok reaksi sekejap. Adik nak tepuk tangan dah, pandangkan kawan. Mana nak tepuk? Mana nak tepuk? Cuma. Ayat cuma tu penting. Tak, sebab Nabi sendiri pun tak menyusahkan isteri untuk benda yang Nabi boleh buat sendiri. Cuma maksud dia, kita kena faham, orang lelaki kena faham, orang perempuan sedang memangku tugas suami di rumah. Dia tolong suami kemas rumah, dia tolong suami besarkan anak-anak, dia tolong suami sental bilik air, dia tolong suami lipatkan kain. Orang lelaki sendiri itu, sebab orang lelaki kalau dia faham macam tu, bahagialah rumah tangga. Balik rumah, ya Allah, isteri abang, kemas rumah abang pun tak terbuat macam mana yang isteri abang ni buat. Makasih tau sayang. Abang tak ada apa pun. Yang penting rumah tangga kita kan. Macam tu. Nampak tak? Itulah cara dia. Kan? Ini kita marah. Ini kerja engkau. Kau kemaslah. Apa masalah engkau? Kau bising-bising aku kenapa? Jangan. Nampak? Itu yang tak boleh. Nampak Jadi tu sebabnya layan suami tu kena layan. Layan betul-betul. Kata Nabi, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta tu. Tapi maksud dia, layan suami tu. Nampak suami masuk dalam bilik, berlari. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Wah, macam tu. Nampak? Ya. Tanya suami, abang suka saya pakai baju apa ke rumah? Abang cerita, cakap. Saya sanggup at your service. Macam tu. Kalau suami kata, abang tak suka kau pakai apa-apa. Abang, betul-betul lah. Abang terang cakap, abang suka tengok sayang pakai baju Puspanita. Pakai baju Puspanita. Dia rasa lain macam aura tu bila nampak kau pakai baju Puspanita tu. Nak siap tudung kuning sekali? Tak payah, dia kata. Baju tu je. Contoh, abang suka sangat tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Masak tu kembang-kembang dengan telekung tu. Macam tu. Tak kisahlah. Ikut suami. Iya. Betul tak? Jadi makna kata layan suami dengan sebaik-baiknya. Ini kadang-kadang dah tua bangka. Kadang-kadang mulalah. Alah cucu nenek. Alah cucu nenek. Mana dulu? Suami dulu ke cucu dulu? Cakap. Kan gelak dah. Mana berlaku tak tu? Cucu dulu ke atuknya tu? Jawab. Dia jawab cucu tu. Alah cucu nenek yang atuk dia ke-10 dah ni. Cucu. Sudahnya atuknya. Atuk dia masuk dalam bilik. Yang nenek cucu nenek. Marah pula atuk kau. Tak faham lagi tu. Atuk dia masuk dalam bilik, neneknya tak mengikut. Atuk tu bagi signal pada dalam bilik. Yang ni cucu nenek tengah mengigau atuk kau. Tak faham lagi. Sudahnya menjerit atuknya. Allahu Akbar. Baru dia letak cucu. Apa hal atuknya? Baru dapat tangkap. Orang perempuan nampak suami masuk dalam bilik. Kan? Isteri ke masuk dalam bilik. Abang ada apa-apa boleh saya bantu? Kalau suami kata tak apa, pergi sambung kerja. Pahala. Full mark. Markah penuh. Atau bang ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Yang faham lah. Kau jangan tanya aku ukur tu apa. Tak payah tanya. Ada yang tanya. Iya. Jangan kita dah tua-tua ni ustaz. Tak payahlah. Siapa cakap? Jangan main-main. Iya. Manalah tahu. Dalam Quran pun tak ada sebut dia punya limitasi period. Dia tak ada limitasi period. Tak ada. Tiba-tiba telefon. Along. Apa dia? Kau panggil adik-beradik. Balik kampung. Ada benda kita kena bincang. Semua balik. Kenapa ya? Awaklah cakap, malulah abanglah cakap. Beginilah. Mak kamu ni mengandung lagi. Dah tua-tua mengandung. Mana tahu rezeki. Ada apa adik lagi kita ni? Mana tahu. Betul tak? Layan suami dengan sebaik mungkin. Kemudian suami pula temankan isteri dalam susah dan senang. Itu sebab ada banyak hospital, termasuk hospital Sultanah Bahiyah pun sama. Dah ada sekarang konsep rakan bersalin. Temankan isteri itu bersalin.
Kadang orang lelaki selalu bagi alasan, oh saya tak boleh teman ustaz. Sebab apa? Sebab apa? Kenapa tak teman dengan isteri? Takut darah, tak habis-habis. Takut darah. Kenapa dia berdarah? Cakap. Tanya balik suami tu. Temankan suami dalam bilik labor room tu, saya ajar cara dia. Menghadap tu, pandang muka dia. Sabar sayang, sabar yang sabar. Sabar yang sabar. Pandang muka. Sebab belum pernah lagi orang perempuan sakit ni, beranak ni, darah keluar kat muka. Tak pernah lagi. Pandang, sabar yang sabar. Abang sakit bang. Tapi jangan salah cakap. Sakit bang, sabar. Sakit bang, sabar. Sakit bang, abang faham. Mana abang faham? Dah kena marah. Kita tak pernah rasa. Mana kita faham? Sampailah lahir anak. Itu sebab kadang bila lahir anak, mengalir air mata. Sebab orang perempuan, kesakitan yang melahirkan anak, ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Siapa cakap orang perempuan tak kuat? Orang perempuan manusia yang paling kuat. 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Itulah sakit orang bersalin. Itu bila bersalinnya keluar je anak, mengalir air mata. Yang cukuplah. Tak usah beranak lagi. Abang, takkan seorang je anak kita. Cukup. Abang tak sanggup tengok isi abang sakit macam ni. Bagi mak lain pula. Contoh. Kau kalau cakap macam tu kat labor room tu, buka balik jahit dah tu. Jangan main-main. Jangan buat macam tu. Tak adalah. Tak ada. Tak, tu sebab hebat orang perempuan. Dia walaupun dia sakit bersalin macam tu, dia boleh cakap tu, bang anak kita jangan lebih 5 no. Dia boleh cakap tu. Maknanya dia sanggup sakit 4 kali lagi. Orang lelaki paling sakit dalam hidup dia sunat. Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang sekali lagi. Tak ada. Cakap dengan anak kami, long, relax long, tak sakit, macam gigit semut dah. Cuba ayah sekali lagi tengok. Langsung senyap ayah dia. Apa? Jadi apa pun, berbalik-balik kepada perhubungan. So dalam perhubungan saya pesan, banyakkanlah memberi daripada menerima. Banyakkan memberi daripada menerima. Sebab bila kita memberi, insya-Allah kita akan bahagia. Saya perasan tu je. Saya tengok kan, dalam hidup banyak-banyak perkara. Macam contohlah macam Datuk Seri Menteri Besar kan. Memberi pada orang. Memberi pada orang. Akhirnya, bahagia tu akan datang sendiri dalam hidup kita. Macam tu. Kita jadi pemimpin macam tu. Kena banyak memberi. Kalau sibuk fikir nak menerima, susah. Dah nampak dah banyak contoh dekat luar sana. Itu sebab banyak ke memberi. Memberi yang terbaik pada orang. Isteri bagi yang terbaik. Bila isteri kita senyum, apa pun kita boleh capai dalam dunia. Jangan kita biarkan tangisan yang kita berikan pada orang. Kesedihan. InsyaAllah kita akan bahagia. Hidup kita ni adalah antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. B and D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B dan D ni ada satu huruf di tengah, iaitu C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Kita nak bahagia, jalankanlah hidup yang sihat, yang bahagia. Betul, itu sebabnya saya kata tadi, kejar kita bukan nak kejar kaya, tapi nak kejar berkat, barakah. Apa maksud barakah? Ada orang cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim. Betul dah tu. Betul dah tu. Tapi berkat tu pula orang cakap lauk yang orang bungkus kena kahwin kat Johor tu. Betul juga. Tapi maksud berkatnya adalah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kat kita walaupun kecil, tapi berkembang. Contoh, 7 tanda keberkatan rezeki kalau kita nak ukur dalam hidup kita. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit kita rasa cukup, banyak boleh sedekah lagi dengan orang. Tapi pada orang yang tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Umpama meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Gembira, susah, senang, bahagia. Walaupun susah, bang hari ni bubur je. Okeylah bubur tu bak kicap. Makan. Dulu kundi kahwin, mana dah macam sekarang goodie bag lah. Heboh goodie bag dalam tu ada coklat lah, ada candy, ada kuih lah, ada cookies. Dulu telur. Kan? Telur. Lepas tu kita doa. Saya ingat masa saya kecil tu, minta lah telur ni cair. Sebab apa? Pecah letak kicap makan, ya Allah sedap betul. Kadang minta kawan, telur kau tu bagilah kat aku. Minta. Sebab dulu tu lah dia yang menghiburkan kita. Dulu. Hari ni dah lain pula standardnya. Macam-macam. Ada pula Candice Corner pula sekarang. Kuning kahwin. Berkahwin. Lepas kadang-kadang pengantin tak sempat ni. Tak sempat nak duduk jumpa saudara. Pergi bergambar pula. Ada pula
Kan ada outdoor punya session, baring dekat jalan kereta api tu. Tuan-tuan. Saya cakap kan, simple je. Saya tanya ni semua mana-mana kan. Tanya balik diri kita, kita akan balik kampung tak kalau mak ayah kita tak balik kampung? Tu soalan dia. Betul tanya dia. Sebab contoh maksud saya kan, kadang-kadang yang kahwin macam saya, masa kahwin dulu, mak saya kata, dia masakkan wajit, bukan dodol lah masa tu, kalau ikut dulu dodol. Wajit, bungkus dalam bekas, pergi ziarah rumah pak saudara belah perempuan, pak saudara, mak saudara belah lelaki, pergi jumpa mak saudara, menghadap ini isteri saya, menghadap ini suami saya. Biar kenal. Ni kena buat hal sendiri je. Nampak tak? Bahagia yang nak dicapai. Sudahnya dah bergaduh, dah bertumbuk, baru tahu sepupu. Kadang-kadang ada yang jadi macam tu. Tu sebab nak kena jaga. Pertama. Yang kedua, bahagia ni, bahagia tak semestinya dengan duit banyak. Suami balik, sayang, buatkan air kopi kita minum sama-sama. Kadang-kadang suami bawa balik goreng pisang pun, tu bahagia. Ada suami balik bawa telur je, telur dia. Dia tak bawa apa dah. Kan? Ni tak, sayang, bancuh air kopi kita minum sama-sama. Hari ni abang bawa balik kuih. Abang bawa balik kuih apa? Abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa tu? Kuih kapel. Ada kau kuih kapel? Ada, cuba tengok. Punya kuih cakui. Kuih cakui kan kapel macam ni kan? Kapel. Kan? Makan bersuap seronok aja, nampak tak? Bahagia. Ataupun suami balik, sayang, ni ambil ni voucher spa muslimah. Ambil ni. Hari Ahad ni pergi sana. Habis anak abang jaga, jangan risau. Pergi je spa muslimah tu, nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Anak abang jaga. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Abang booking aja. Kau bayarlah sendiri. Kurang asamnya jantan. Tak adalah, pandai bayar dah. Abang ni ada je. Ataupun suami nampak isteri tengah basuh pinggan dekat sinki tu. Sayang, dah. Pergi masuk dah. Tak apa. Biar abang sambung basuh. Ni dengan tahap ni. Dengan baju batik tak buka lagi ni. Menteri besar. Contoh. Tolong basuh pinggan. Tak hinanya lelaki basuh pinggan lah. Saya sampai sekarang tak boleh nampak pinggan dalam sinki memang basuh. Sebab teringat arwah abah kata, berapa ramai orang gaji dalam rumah ni? Dulu arwah abah sebarah. Daripada kecil kena basuh pinggan sendiri. Ya. Kan? Saya sampai sekarang tak pernah menyusahkan isteri saya gosok baju saya lah. Saya gosok sendiri. Sampai satu tahap suruh Dobi buat. Yang penting jangan susahkan isteri. Betul, sebab daripada dulu saya kalau masa saya bekerja dulu, masa saya jadi pengarah Liga Advisor dulu, saya memang gosok baju saya sendiri. Seminggu saya gosok baju saya. Sebab saya tak suka orang usik baju saya. Maksudnya, kerja kan, biar saya gosok sendiri. Saya tahu side macam mana, saya tahu nak pakai macam mana, saya tahu. Ya. Sebab sayang isteri pun ia juga. Dengan satu harapan, dalam kurungan, kau jangan suruh aku gosok baju kau. Macam tu dia. Macam tu lah. Bahagia. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak-anak berjaya dalam kehidupan, berjaya dalam akademik. Kan? Jadi di penyejuk mata, penyejuk hati kedua ibu bapanya. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Bayangkan seorang ibu boleh menangis tengok, ya Allah bang, anak kita dah konvo. Tak sangka nak kita konvo bang. Suami kata, kau bawa bersabar. Ini konvo tadika ni. Gitu. Belum konvo college lagi. Sekarang tadika pun konvo. Heran betul. Pening kepala saya. Datuk Seri sekali tu saya kena datang pesta convocation. Aku ingatkan universiti mana? Kolej swasta kot. Rupanya tadika swasta. Aduh, kan kita kena pakai robe sekali bercakap ni. Aduh, pening kepala. Kan? Ya, gembira tengok anak-anak berjaya. Betul tak? Seterusnya yang keempat, suasana kejiranan, suasana masyarakat, suasana tempat kerja. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. InsyaAllah kita akan mendapat, itulah dia keberkatan. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Allah, mudah nak solat, mudah nak puasa sunat, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda keberkatan. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Itu tidak termasuk yang tin Shopee. Itu tak termasuk, tu kita yang order, faham? Dia mesti dia orang datang saudara mara, kawan. Macam tadi kan ada banyak, saya nampak tadi ada sekolah-sekolah daripada Perak datang melawat. Itu tanda berkat lah tu. Banyak budak-budak tu datang. Saya apa hal lah, tadi saya ingat dekat sana. Datuk Sri, saya tak pernah sampai dalam ni.
Saya pergi sana, kat sini ke panggil? Tak, ni panggil budak sekolah. Oh ya ke? Mana pula? Rumah menti besar ni keluar balik. Rupanya masuk depan sebelah aja rupanya. Nanti jumpa tadi budak tadi bergambar dengan dia orang tadi. Orang datang rumah kita, jamu dia makan, itu tanda keberkatan rezeki. Dan yang ketujuh, tanda keberkatan rezeki adalah apabila doa kita seringkali dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi simple je tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Insya-Allah, terserahlah pada kita. Kata Dan Zadra, orang yang bijak itu dia tak akan menunggu sesuatu itu menjadi indah, tapi dia yang berusaha menjadikannya menjadi indah. Kita dengan isteri kita pun macam tu. Kita boleh je malam ni makan kat luar. Okey, macam mana malam ni buat special sikit ya. Malam ni buat tempat yang tak pernah kita makan lagi. Jom kita pergi makan kat mana. Pergi dekat kedai retro ni. Teringat zaman dulu-dulu. Macam dekat Nilai yang Seni Sembilan, dia ada satu nama dia Restoran Anti Aini. Saya ingat dekat Kedah pun dah lama buat konsep tu. Dia dalam dusun tu, macam dalam hutan tu, dia buat konsep rumah lama. Duduk, ada yang bersela, ada yang apa, duduk, oh teringat dengan air basuh tangan yang dulu-dulu punya kan, dengan tingkapnya buka macam tu, nampak suasana gelap, siap pasang ubat nyamuk. Bayangkan ada, bang lain macam bang, ingatlah suasana dulu-dulu. Tu sebab abang bawa kat sini, sentiasa jadikan suasana tu istimewa untuk pasangan kita. Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya kita ada cara, ada teknik, ada strategi untuk memenangi hati pasangan kita. Kita lebih kenal pasangan kita. Samsul Debat pun tak kenal pasangan kita. Saya boleh bagi idea general, tapi kita yang boleh tahu mana yang sesuai untuk isteri kita, mana sesuai untuk suami kita. Maka gunakanlah kaedah yang kita rasa sesuai. Yang penting semuanya menuju ke arah kebaikan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Sebab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jaga adab insya-Allah. Percaya pada hikmah. Sebab kata orang, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Dan ucap terima kasih banyak Yang Berhormat Datuk Seri dan Yang Bahagia Datin Seri atas kesudian untuk bersama juga petang ini walaupun dalam kesibukan. Terima kasih banyak. Saya memang dari saya ke Sari tak jumpa, hari ini dapat jumpa, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, nak maklumlah kalau tuan-tuan dan puan-puan berkesempatan, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Iaitu yang pertamanya kuih semprit air tangan mak saya. Kuih semprit air tangan mak saya tu mak saya picit satu-satu. Kuih semprit kampung lah. Tak ada perasa-perasa pelik-pelik, tak ada. Kemudian satu lagi sambal crispy mengidap. Sambal crispy mengidap ni memang sedap lah, bolehlah bawa travel. Kalau nak pergi luar negara sesuai sangat lah. Kalau pergi umrah itu saya bawa 6 botol saya bawa. Yang tu memang sahabat-sahabat di Singapura tak sebab makan dengan nasi, dia gatah macam tu je, dia tak pedas pun. Yang berita baiknya, harga dia dulu RM15, hari ni alhamdulillah masih RM15. Macam tu. Dan satu lagi susu kambing Al-Am. Yang tu saya memang recommend kepada Mak Berhormat Menteri Besar, saya sangat recommend. Susu kambing Al-Am ni pertama, dia susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu lebah lah, bukan madu yang berdiri tu, madu. Susu kambing Al-Am ni pertama dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing daripada Alustar. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia sangat baik untuk GERD, gastrik, pedih hati. Jadi macam Mak Datuk Seri kadang sibuk kan, yang tu ambil pagi insya-Allah okey. Kalau untuk bulan puasa pun ambil buah tamar dan minum susu ni insya-Allah. Sampai petang pun tak masuk angin. Jemaah umrah saya yang pergi memang amal tu pagi kalau nak berpuasa di tanah suci. Kedua, dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana yang siapa dah mula semayang dekat kursi tu, boleh amalkan. Imam masjid di Jempol Negeri Sembilan, 6 bulan semayang kat kursi, alhamdulillah semayang macam biasa. Baik untuk enzima, gatal-gatal kulit, alergik. Ingat, minum, bukan mandi, minum. Dan baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Minum daripada awal. Hari ni dia offer, siapa beli satu 45, siapa beli dua 90. Macam sama je dia. Tak ada, beli satu 45, beli dua 80. Tak buat duit tak apa, boleh transfer, boleh QRP dan sebagainya. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu pencik kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.